Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Faiza Irina binti Rahmat, nombor matrik 260594, akan membentangkan tajuk konsep dan pelaksanaan federalisme di Malaysia. Federalisme adalah salah satu corak pemerintahan dan pentadbiran yang sesuai digunakan untuk negara berbelang kaum seperti Malaysia. Oleh sebab itu, corak pemerintahan ini telah menjadi salah satu perkara penting yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Apa itu federalisme? Mari kita lihat apa definisi federalisme. Merujuk kepada Casey Wares 1980, federalisme adalah wujudnya dua peringkat kerajaan iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Merujuk kepada Yusof 2002, federalisme adalah pencantuman beberapa wilayah atau negeri yang bebas dan seterusnya membentuk satu negara bersekutu di bawah satu struktur perlembagaan pusat. Menurut Kadi 2020 pula, federalisme adalah satu sistem pemerintahan di mana kedaulatan negara itu dan kuasa pemerintahan dikongsi bersama mengikut perlembagaan antara sebuah kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri atau wilayah-wilayah tertentu. Dan menurut Musa 2020, federalisme ini adalah daripada istilah federal yang dikatakan berasal daripada perkataan bahasa Latin iaitu feudus yang memberi maksud perjanjian dan boleh dikaitkan dengan kuasa dan janji setia. Ciri-ciri pemerintahan secara federalisme. Yang pertama, mempunyai dua bentuk kerajaan yang memerintah. Yang kedua, kedua-dua kerajaan mempunyai hubungan terus dengan rakyat. Yang ketiga, kedua-dua kerajaan mendapat pengesahan kuasanya terus daripada rakyat. Dan yang keempat, terdapat pembahagian kuasa berdasarkan perlembagaan bertulis. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana pelaksanaan federalisme di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum tadi, antara ciri-ciri federalisme adalah berdasarkan kepada perlembagaan bertulis. Perlembagaan bertulis itu adalah salah satu ciri yang perlu ada dalam pemerintahan federalisme dan dikenali di Malaysia ni sebagai perlembagaan persekutuan. Apa kepentingan perlembagaan persekutuan itu? Ya, perlembagaan itu bertujuan supaya kedua-dua kerajaan tidak bertindak memonopoli kuasa atau menindas antara satu sama lain. Di dalam Perlembagaan Persekutuan di jadual ke-9 ada dinyatakan pembahagian kuasa iaitu melalui Senarai 1 Persekutuan, Senarai 2 Negeri dan Senarai 3 Bersama. Senarai 1 ia meliputi perkara-perkara mengenai hal ehwal luar negara, pertahanan, keselamatan dalam negeri, undang-undang jenayah, sivil dan kewarganegaraan. Bagi Senarai 2 pula, ia meliputi perkara-perkara yang diserahkan kepada negeri seperti hukum-hukum syarak, undang-undang diri dan keluarga orang Islam, hari kelepasan negeri, jentera negeri dan lain-lain. Bagi Senarai 3 Bersama, meliputi perkara yang membolehkan Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang selagi ia tidak bertentangan dengan undang-undang persekutuan seperti perlindungan bagi binatang liar, biasiswa, perlindungan kanak-kanak, kesihatan awam dan lain-lain lagi. Mari kita lihat pula isu federalisme di Malaysia. Salah satu faktornya adalah perbezaan politik dan ideologi, khususnya apabila kerajaan negeri yang diperintah oleh parti yang tidak sama dengan kerajaan pusat. Contohnya, kes tuntutan kerajaan Kelantan yang menuntut bayaran royalti minyaknya daripada kerajaan pusat yang menafikan pembayaran royalti tersebut. Merujuk kepada Yusof 2002 mengatakan, biarpun kerajaan pusat menidakkan tindakan itu dan tidak berlawanan dengan peruntukan perlembagaan, namun hasil analisis telah menunjukkan tindakan ini dibuat semata-mata atas alasan politik untuk membuktikan kerajaan Kelantan tidak menyediakan apa-apa pembangunan kepada negerinya. Bagi isu yang kedua, masih berlaku di Kelantan pada tahun 1977 di mana berlaku kebuntuan perlembagaan yang mana peruntukan perlembagaan tidak dapat dilaksanakan dan menimbulkan kesulitan kepada proses pentadbiran negeri. Merujuk kepada Nasir 1985, Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong pada ketika itu adalah sebagai badan perundangan telah mengisytiharkan darurat kepada Kelantan mengikut kuasa di bawah perkara 59
150 dalam kurungan 3. Dan yang ketiga adalah perbezaan pendapat antara Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama dengan Tengku Mahkota Johor yang berlaku pada tahun 2019 berkenaan dengan pengasingan kuasa antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan. Merujuk kepada Fatur Rahman dan Idris 2019, perlembagaan tidak melarang Kerajaan Negeri atau Kerajaan Persekutuan untuk memberikan kenyataan mengenai apa-apa isu asalkan bukan dalam bentuk campur tangan dan bidang kuasa masing-masing. Seterusnya kita lihat apakah kelebihan kepentingan federalisme di Malaysia ini. Yang pertama, kita lihat dari segi keperluan ekonomi bersama, yang mana ia membolehkan negeri yang kecil bergabung dengan negeri yang besar tanpa kehilangan kebebasan hak untuk mendapatkan ketetapan sendiri. Yang kedua, masih dalam ekonomi lagi, iaitu sistem ini menjadi asas kepada perkongsian kemakmuran berdasarkan pengagihan secara adil dan saksama. Dan yang ketiga, federalisme ini sebagai penamai dan penyelesai kepada perbezaan yang ada, dan ia dianggap sebagai sistem yang meredakan kemungkinan berlakunya sesuatu konflik. Namun begitu, pada saya terdapat juga kelemahan bagi sistem federalisme ini, iaitu walaupun ada pembagian kuasa tapi masih tetap ada perbezaan pendapat di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dalam menyelesaikan sesuatu perkara. Oleh yang demikian, perlu adanya penambahbaikan di atas sistem ataupun corak pentadbiran federalisme di Malaysia ini, iaitu kerajaan negeri akan diperkasa melalui proses pengagihan kuasa pusat yang difikirkan perlu bagi memudahkan sesuatu proses pentadbiran negara itu dilakukan. Dan merujuk kepada Bala 2019, tanpa kewujudan sistem ini, ada negeri yang langsung tidak mempunyai pendapatan atau pendapatannya kecil sehingga sukar untuk memberikan peluang pekerjaan dan bantuan kebajikan kepada rakyatnya sendiri. Dan penambahbaikan yang kedua yang perlu diambil kira adalah hubungan institusi raja dengan pihak eksekutif. Sebarang perbezaan pandangan di antara kedua-dua belah pihak ini boleh ditangani jika kedua-dua belah pihak memahami konsep sebenar federalisme. Ia merujuk kepada Fatur Rahman dan Idris 2019, yang mana pemahaman terhadap bidang kuasa persekutuan yang membabitkan senarai 1, senarai 2 dan senarai 3 ini harus dihayati bersama oleh pihak eksekutif di pusat dan negeri serta raja-raja bagi mengelakkan salah faham. Apa yang dapat saya rumuskan di sini adalah bahawa sebuah sistem federalisme yang diamalkan di sesebuah negara itu akan terhasil dengan baiknya sekiranya ia bergerak atas kerangka kekuatan kerajaan persekutuan yang mampu memahami peranan dalam ruangannya dan tidak mendominasikan keadaan tanpa memberi peluang kepada kerajaan yang satu lagi, iaitu negeri, untuk memainkan peranan dan fungsinya tersendiri. Hubungan positif antara kedua-dua ini sudah tentu penting kerana ia mampu memastikan negara bergerak dengan baik dan mengelakkan sebarang konflik akan berlaku. Baiklah, itu adalah salah sedikit pembentangan saya mengenai tajuk konsep dan pelaksanaan federalisme di Malaysia. Saya berharap info yang saya berikan ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua, dan saya akhiri dengan sekian, terima kasih.